Okey, saya sambung tugasan sesi kita yang sebelum ni. So, permulaan saya nak lebih kepada buka ni lah, AutoCAD, open AutoCAD. Apa ni? AutoCAD lah sorry. AutoCAD, tak kisahlah 2000 apa. Tapi kita guna AutoCAD lah So, kita bagi masa sikit untuk buat dia loading supaya kita boleh buka. Nanti lepas ni kita boleh sambung. Hari tu yang sesi lepas saya dah tunjuk cara nak textile dan kita buat layer setting. So dua tu kita dah buat. Dalam file yang sama nanti kita akan sambung untuk set up dimensi pula. Okay. Lepas tu nanti pada sesi yang berikutnya saya akan tunjuk pula cara untuk set up file. Jadi saya tak buat sekali arun lah. Saya buat sesi by sesi supaya kita boleh reducekan kita punya must time during time record ni. Jadi tak adalah terlalu berat. Okay. Tunggu dia upload sikit. So sebelum tu saya tunjukkan apa yang kita perlu. Apa yang perlu kita tahu, okey, tentang peraturan dimensi ni. Saya akan cari kejap mana dia punya ni. Sebentar Sementara kita tunggu dia loading tu, kita tengok jap. Saya buka kat PC kejap. Saya nak cari saya punya file. Kita buat pelan-pelan sekejap. Okey. Dimensi. Kita kena tahulah Setara dia tengah running. Okey, masih lagi. Okey, dimensi ni adalah untuk menyatakan ukuran. Okey, menyatakan ni adalah dimensi lah Kita dah setting garisan dia yang pada sesi lepas. So kita perlulah tahu ni pun line work semua kita dah setting layer-layer. So kita kena tahu dia punya peraturan sikit. Apa yang perlu kita tahu dia punya syarat-syarat dia sikit lah. Okay, untuk kita masukkan pada kita punya dimensi. So ini maksudnya setiap dimensi mesti ada lebihan dia. Mesti lebihkan dalam paling kurang pun 3mm. Okay. Jadi kita kena set lah dekat dimensi kita nanti. So ini extension, tak ada masalah. Kita dah memang dia akan ada keluar masa kita dimensi nanti. So kita kena tetapkan kat sini. Okay, 1.5 approx gap ni maksudnya jarak di antara objek line point dia ni dengan ada ruang sedikit nak masukkan dimensi. So kita kena letakkan gap dia 1.5. Jadi ini nilai yang kita kena masukkan dalam setting dimensi nanti. Yang ini tak perlu, ini nanti kita tarik je kan. Nanti kita tarik, kita lah agak-agak je lah So yang ini pula pun sama, tak perlu. Ni pun tak perlu. So yang perlu kita tetapkan ni 2. Okay, dengan jarak di antara garisan ni. Sini dia tak ada tulis, tapi nanti saya akan terangkan. So kita buka balik kepada AutoCAD. Okay, kita cari balik semula file kita yang kita dah save. Kita dah ada itu. So kalau kat sini kita boleh open, ataupun kali ni saya open dekat sini pula Saya open dekat sini, kita cari folder kita.
Okay, kita cari folder kita. Okay, sekarang ni folder saya ni dah sedia ada terbuka. Jadi saya tak payah cari-carilah. Sebab apa? Kalau ikutkan sebenarnya dia mesti kena cari dekat disk PC ni. Tapi tak perlu dah sebab dia dah open. So saya ambil lah under Amira ni. Folder saya nama dia Amira. So saya cari setting style saya balik semula. Okay, yang inilah Yang ini kemudian tu saya open. Okay, ni sambungan yang sesi yang sebelum ni. Okay, jadi kalau awak dah tengok, mesti awak tahulah macam mana saya nak ni. Saya dah buat. Okay, sekarang ni kita dah check balik betul ke tidak ada lagi. Tidak ke kan, tapi memang logik ni memang ada lah asal kita dah save nama dia. Okay, ini kita dah set up itu. Okay, pada tulisan. Dan kita tengok pula pada layer pun kita dah set up. So okay, jadi kita nak sambung untuk buat dimensi pula. Okay, pada setting dimensi ni. So ini kita tak padam dulu pun tak apalah, kita tak draw lagi kan. So kat mana nak buat dia, kita pergi kat format. Apa pun kita nak buat menentukan dia ni, kita pergi kat dua ni, text style, dimensioning style. Okay, kita pergi dekat dimensioning style. So sekarang ni, hari ini kita nak belajar tentang nak setting dimensi style. Okay, supaya semua sama. Jadi dua ni, ISO dengan annotative ni, dua-dua kita kena ubah. So kita ubah ni satu dulu. Okay, macam mana cara nak ubah? So kita tengok ni semua belum ubah. Kita pergi kat modify. Okay, ada permulaan modify. Okay, so kat modify kita pergi satu-satu dekat dialog box ni. Pertama pergi line. Underline ni, ni by block ni jangan ubah. Okay, color apa semua ni tak payah ubah. Okay, saya tak nak usik yang ini sebab ni default dia. So biarkan je. Yang perlu kita sentuh adalah dua ni. Okay, so extend beyond dimensioning line ni maksudnya yang saya cakap tadi 3. Okay, ini adalah maksud extend beyond dimensioning line. So ini dimensioning. So extend tu maksudnya ke hadapan lagi. So lepas dimensioning line. So dia kata 3. So kita masukkan sini 3. Okay, sini kat sini perubahan dia. Perubahan dia dekat sini. So kalau nak tengok perubahan dah, saya tunjuk 10. Kalau saya letak 10, saya klik dekat sini. Kan nampak perubahan dia. So kita balik kepada dia punya nilai asal 3. Okay, so 3 lah Then offset from origin. Offset from origin ni maksudnya yang dekat sini. Kalau kita tengok tadi, nilai dia adalah 1.5. Gap dia suruh letak. Jadi kita letaklah 1.5. Kalau awak nak tengok perubahan dulu, saya letak 5. Apakah yang terhasil? So nampak tak dia punya gap ni? Ni tak ikut standard lah kayaknya. So kita kena letakkan dia 1.5 mengikut apa yang dah ditetapkan. Okay, jarak dia ni. So bila dah selesai, kita beralih kepada tab yang kedua. Okay, maksudnya kepada dia punya button ni lah yang kedua. So kita pergi ke simbol dan arrow. Kita nak setting apa? Kalau kita pada table, dia buat kat sini setting arrow size adalah 2.5. So kita memang defaultkan lah 2.5. Tak ada ubah apa-apa. Break ni pun tak ada. Apa ni semua tak ada. Okay, kita biarkan je default dia. So kita terima je lah. Yang ini maksudnya arrow size ni awak boleh tengok lah. Kalau saya tengok first, saya tukar. Awak tengok kat sini mana satu dia bertukar. Kalau saya buat just box saja, so kat sini semua dua-dua box. Okay, tapi kalau saya nak buat satu je box, yang satu lagi ni bukan. Oh, dia buat perubahan dua-dua So kalau nak buat perubahan dulu, salah satu nanti kita kena pergi dekat properties. So kita tak payah buat dululah saya tunjuk je lah jenis-jenis. So tapi yang selalu kita guna adalah arrow size yang close, yang ada hitam, okay, yang dia tutup. So kita tak, ni pun sama, leader ni ada yang pakai dot. Okay, ada yang pakai dot. Jadi nanti kalau ada, nanti kita gunalah. Kalau tak perlu, kita tak payah guna dulu. Kita hanya guna dia punya yang sama yang dah di defaultkan, kan, dia ditetapkan oleh software ni. Okay, teks pula, beralih kepada teks. Teks ni, apa yang kita dah setting dekat teks kat sini, okay, maksudnya kita boleh tengok. Sama. Jadi, dia memang sedang menggunakan standard. Yang guna tinggi dia 2.5. Jadi, jenis Arial. So, kalau awak tak nak, awak boleh ubahlah dekat sini.
Tapi bagi saya set ni biarlah dia. Sebab apa? Memang setiap tulisan apa yang kita guna untuk dimensi memang tinggi dia 2.5. So kita tak payah ubah lah, ikut je, follow je yang dekat standard ni. Dan ini pun tak payah ubah, default biarkan. Yang ini ada perubahan. Sekarang pergi pada center, dia akan duduk kat center. Kalau ambil above, dia akan duduk above. So kalau outside, dia samalah. Okay, ni dia punya law lah dia punya ni. So kalau bottom ni kita tak akan guna dia sebab cara ni salah lah bukan salah lah, tak praktikal lah jadi kita lebih kepada above. Center boleh tapi dia akan ambil ruang. Jadi awak kena guna yang terbaik lah bagi awak untuk dia. So saya lebih prefer ambil above. So horizontal ni maksudnya dia ada di tengah-tengah dimensi. Kalau nak dekat nombor 1, dia akan pergikan ke 1 lah. Kalau nak yang nombor 2, dia akan ke 2. Jadi benda tu boleh ubah lah, tapi tak sesuai lah, ikut pada keadaan lah kalau nak guna baru kita buat. Tapi pergi loose lah, maksudnya pergi properties, bukan dekat sini. Sini memang standard pada semua dimensi. Bila kita buat kerja, dia memang guna ni je. So dia seragamkan semua. So kalau nak individu, kita baru pergi tempat lain kat properties. Okay, ini left to right ataupun right to left ni maknanya cara dia menulis lah tapi lebih kepada left. Cara bacaan kita mesti daripada left ke right. Okay, lepas tu ini offset from dimensioning line ni maksud dia jarak di antara ini. Sekarang dia buat tengah-tengah, tapi dia sebenarnya dekat atas ni lah. Atas ni jarak di antara garisan tulisan ni dengan garisan dimensi ni dengan tulisan. Kita kena letakkan the gap lah. So better kita letak 1 mm So bila dah sudah, kita boleh pilih ni pula text alignment ni. Kalau horizontal, dia akan buat tulisan tu semua macam ni, horizontal, melintang. Walaupun sebenarnya garisan dimensi tu condong, dia tetap buat tulisan horizontal, melintang. Satu lagi align. Align ni maksudnya dia akan ikut garisan line tu. Okey, kalau garisan tu condong, kalau melintang, menegak. So dia akan ikut kesesuaian cara dimensi. Kalau ISO ni dia ikut mana sesuai. Okey, dia standardkan mana sesuai. Kalau menegak, dia menegak. Kalau condong, dia akan ikut condong. So dia campur kedua-duanya. So kita lebih prefer ISO standard. So memang international lah kan, adik kita guna ni lah So fit pula, beralih pada fit. Ini kita defaultkan dulu. Okey, kalau nak ambil ni dulu pun boleh. Kalau arrow size. So ini awak boleh terai sendirilah nanti bila guna apa dia punya perubahan. Okey, kalau ni keep twist between extension ni maksudnya text ni dengan extension tetap ada lah Okey, maknanya kalau kata nak ada anak ujung lebih ni, awak gunalah with leader. Kalau tak ada, dia ambil lah without leader. So ni beside ni samalah. So terpulang ni kalau nak place text manually ni maksudnya kita boleh tetapkan nak ujung sini ke, nak ujung sini ke, nak keluarkan ke. So kita boleh tetapkan. Kalau tidak, tak buat ni, nanti dia akan ikut apa yang dia buat lah. Jadi kita boleh lah ada tolerance sikit kat sini So saya lebih suka ni beside kita tengok lah macam mana So primary unit ni dah pergi kat fit ni. Okey, dah selesai kat sini, kita pergi kat primary unit. Primary unit ni kalau kita nak dimensi tu pecahan, kita kena ambil architecture. Okey, dia akan tukar cara pecahan. Kalau nak ambil scientific, dia akan masukkan nilai dia, perpuluhan ni apa semualah. So kalau decimal, titik perpuluhan maksudnya inci, dan titik perpuluhan kaki masuk dengan titik perpuluhan inci. Jadi kita lebih kepada decimal dululah Kemudian ni titik perpuluhan, semua tahulah kan, mesti ada belakang titik perpuluhan. Kalau tugasan kita ada titik perpuluhan belakang, maka kita kena setting lah kat sini. Kalau tak ada, kita kena buatlah kosong. Okey. Jadi tengok dulu tugasan tu, apa ukuran dia. Adakah ukuran dia dalam ada titik ke tak ada titik, contoh macam ni kan. Kalau ada titik perpuluhan, maka kita kena buatlah. So ni cara dimensi macam ni. Ni ada titik perpuluhan, ada 3. Maka kita kena masuk 3 kalau ada 3.
semuanya 3. Macam tu So ni precision dia lah. Kalau tak ada tak payah. So titik dia ni mesti ada titik lah, bukannya koma. Okay, titik tu maksud dia titik di antara ni, perpuluhan ni. Perpuluhan ni mesti kita letak titik, bukannya kita letak koma. So kita kena perhatikan dekat sini juga. So 3 perkara ni kita kena perhati. Selebihnya alternate unit. Alternate unit ni kita tak jarang gunakan. Okay, tak perlu lagi. So tolerance ni kita perlu bila kita dah masuk semester 2, 3 atau pada lukisan yang kita kena buat guna tolerance. Dah ada 2. Maksudnya nilai yang berbeza, kita ada had limit dia, kita kena masukkan. Satu sama ada symmetry, sama ada satu deviation, ataupun satu sama cara limit. Okay, nanti kita, so precision ni, kalau tolerance mesti ada 3 lah kat belakang. Okay, jadi benda ni akan diajar kemudian. So apa limit berapa kita akan masukkan. So kalau ini selalu kita masukkan sekali, kita akan masukkan individu. So biarkan je macam tu dulu So ini saya tak ada usik, saya biarkan je macam ni. Okay, lepas tu kita selesai dah. Kita dah pergi line, dah settle. Nampak dia akan buat macam ni. So kita tak nak benda ni, kita tak payah buat dulu. None. Okay, sebab nanti dia akan semua dimensi awak nanti dia buat macam tolerance. So tak perlu. Ni bila kita perlu, kita akan pergi individu. Maksudnya individu tu pada dimensi tu sahaja, baru kita ubah setting. Okay, jadi line dah, simbol dah, teks dah. Okay, fit pun sudah. Okay, primary unit sudah. Alternate tak perlu. Tolerance pun tak perlu. Just nak tahu je lah saya ajar set-set kat sini. So sudah tu okay. So ini sebenarnya kita dah buat perubahan. Bila dah, kita just set current untuk kita guna ni. Okay, tapi kita kena buat perubahan yang ini juga. So kita ulang lagi kaedah. So kita pergi modify. Kita follow je tadi punya ukuran. So ini 3. Ini kita buat 1.5. Kemudian pergi kat arrow size, kita buat 3. Kali ni kita ambil yang ni 3 pula. Lepas tu kita tulisannya sama, tak perlu. ISO kita ambil ni above. Okay, lepas tu kita ubah ni 1. Nanti kita pergi fit. Kita ambil ni, tukar. Lepas tu kita ambil ni biar. Ni maybe setting ni kita lainkan sikit lah Lepas tu ni sama. Lepas tu kita pergi sini decimal, ni kita ubah kosong. Ni period dah. Yang 2 ni tak usik pun tak apalah. Okay, just tengok je. Okay, dah. So kita okay. So dua-dua ni semua kita dah setting yang sama. Jadi cuma kita kena tengok jap, modify line ni, kita tengok dia pakai by layer ke by block. Okay, by block. Okay lah. So okay dulu. So set current ni Yang ini kita nak set current, kita nak guna dia. So kita close. So selesai lah dimensi kita. Okay, dimensi kita dah selesai. Macam ni kita nak tengok. Okay, kita tukar dulu layer ni, dimension sorry. Kita tukar, kita buat dulu objek. Kita cuba buat dah tersilap tekan lah. Okay, kita buat dulu objek. Okay, macam mana kita buat objek dulu tekan F8. Ni pun dah ada, lupa lah saya. Okay, contoh ni dah ada kita nak masukkan ukuran dia berapa. So kita ambil layer dimensi. Kena ambil lah guna layer yang betul dimensi. Lepas tu kita dimensi line, kita masukkan lah ukuran ni. Kita tengok point by point. Ni besar sangat ni. Ini 3 kali ganda ni. Gambar ni sebenarnya 3 kali ganda. 3,000 lebih tu ukuran ni. Ukuran dia 3,000 lebih tau. Jadi saya buang dah dulu Saya buang dulu. Kita buat objek lain ni lah Nak buat bulat je lah dulu. Bulat. Okay, kita buat garisan. Ni kalau kita nak buat garisan. Okay, berapa? Okay, kita masukkan ukuran. So dimensi ni tunjuk je lah dulu Saya tunjuk. Kalau dimensi saya nak tunjuk dari sini ke sini berapa. So dia akan bagilah ukuran dia, tekan ni 8. Okay,
Lepas tu ni berapa, macam tu. Okey, nak buat sudut sini. Kalau nak buat sudut ni, kita cari dekat sini pula sudut angle, klik dua bucu. Okey, baru kita nyatakan sudut dia berapa. Dan kalau kita nak masukkan radius, macam ni lah, tekan je, so dia ambil daripada tengah. Okey, tapi kalau kita nak ambil diameter, dia akan tunjuk macam mana, tengok. Tu, itulah beza diameter. Kalau kita ambil diameter, dia akan tunjuk ukur lilit betul-betul lah, akan daripada sini ke sini. Itu beza dia. Dan kalau kita nak align ni, maksudnya contohlah garisan ni condong kan, kita nak masukkan nilai. Macam tu lah, dia akan ada condong. So inilah cara-cara dimensi. Kita just klik je. Okay, just klik-klik je lah. Kalau dimensinya, janji setting tu dah siap. So bila awak setting sama dengan rakan-rakan, pada rakan-rakan awak semua tulisan sama, begitu jarak sama, okay, dekat sini pun sama, kecuali cara meletak dimensi je lain. Okay, jadi itu je cara mendimensi. Okay, saya harap awak faham cara penerangan saya untuk topik cara dimensi. Okay, sinilah dimensi ni. So kita kena setting awal-awal dia punya cara. So standard ni untuk tulisan. Okay, so nak letak dia dekat format, nak setting dia pergi kat format, di dimensioning style. So inilah kaedah dia, modify. Kalau new ni maksudnya kita masukkan barulah. So kita tak nak buat new lah, kita guna je yang ada ni. Yang ni cuma kita ubah je. Okay, so close. Ni macam saya cakap lah tadi, modify, pergi satu-satulah buat perubahan dia. So angka ni kena ingat lah. Tinggi tu ni, untuk tinggi jarak dia ni 3. Jarak di antara objek ni, origin ni 1.5. So kena ingat tu je lah. Lepas tu arrow size 3. Okay, text dah sedia ada. So just check je lah. Tinggi dia betul tak 2.5. Betul. Yang ini cara nak tulis ke atas je ke kat bawah. Okay, jadi kalau ni nak centerkan dia dekat tengah ke, nak belah kiri lebih ke. Okay, jadi bacaan dia daripada kiri ke kanan ke kiri. Macam tu lah. So lebih kepada ambil text alignment ni, kita pada ISO lah, dua-dua dirangkumkan. So fit, kita ambil lah yang mana yang sesuai. Okay, jadi awak boleh try and error nanti bila awak dah menggunakan dia. Primary unit kita guna decimal, lepas tu titik perpuluhan. Situ je lah kita ubah. Okay, jadi kita ok. Bila ada perubahan tu kita ok, kita just tekan yang kita nak set current, lepas tu kita close. Okay, selesailah bahagian setting dimensi, bahagian text style, bahagian layer. So kita dah buat 3 perkara. So sesi yang lepas ni saya akan tunjukkan pula cara untuk sesi buat apa ni, buat kertas pula dekat sini kat bawah ni. Okay, saya save dulu. Save setting style. Bila dah selesai, kita save under nama setting style. Okay, saya tutup dulu video saya. Terima kasih kerana sudi menonton video pembelajaran saya. Saya daripada Puan Zaura. Okay, terima kasih.